This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok soalan 2018 lah dulu ya. Format dia memang tak sama lah. Format tak sama. Saya dah pencet Okey. Format tak sama tapi kita perlukan soalan dia untuk kita buat latihan lah. Kalau zaman dulu-dulu kala soalannya ada 25. Soalan banyak sebab itu dia senang. Tapi markahnya kecil-kecil sahaja. Paling besar pun 4. Okey. Yang ini 2 jam juga. Sebab itu kita tengok soalan tahun awak ni dia bergabung antara topik. Sebab yang dulu dia mengikut topik. Dia memang susun lah. Okey. So soalan 2018 dia dah tak sama dengan pattern 2011 yang awal-awal. Dia dah tukar pattern So kalau dulu soalan pertamanya adalah fungsi, tajuk tingkatan 4, tajuk 1. Kemudian diikuti dengan tajuk 2, 3, dia ikut urutan. Tapi 2018, kalau perasan 2017 pun dia dah tukar. So soalan yang ini nombor 1 ni tajuk taburan kebarangkalian. Yang ini. Okey. Nilai di tengah-tengah ni, nilai di tengah-tengah kita panggil min. Nilai tengah ni min. Okey, rajah 1 menunjukkan graf taburan kebarangkalian bagi suatu pembeli ubah rawak. X bertabur secara normal, min dan juga nilai variance. Tu ayat yang atas. Ini tak ada apalah. Tak ada apa. Kemudian di tengah-tengah tu nombor 10. Nombor 10. Jadi soalan tanya nyatakan nilai min. Nilai min tu dah ada dah dalam soalan. Nilai min dia adalah 10. Terus jawab 10. Okey, kemudian kita belajar. Kita belajar daripada garisan min ke sana. Garisan warna kuning sekarang, keluasan warna kuning sekarang ni, kita belajar keluasan kuning adalah 0.5. Keluasan yang Maiden Laureate sekarang ni pun adalah 0.5. Okey, tetapi soalan bagi keluasan daripada 15 ke sini, kawasan yang warna hitam sekarang ni, soalan bagi bersamaan dengan 0.38. Jadi kita boleh cari nilai di sini. Nilai di sini kita boleh cari. Iaitu 0.5 tolak dengan 0.38. Kita dapat 0.12. Nilai di sini ialah 0.12. Okey, kenapa Maiden cari nilai di situ? Kerana soalan nanti minta kita kira daripada 5, daripada 5 sehingga 15. So tadi Maiden dah tengok kat sini ada nombor 15. Jadi yang kawasan yang di dalam ni adalah 0.2. Nilai di tengah tadi 10, jadi nilai 5 ada dekat sini. Keluasan 5 nak pergi kepada 10, jaraknya 5. Kemudian 10 nak pergi kepada 15 pun jaraknya 5. Jadi dengan kata lain, nilai di dalam ni juga adalah 0.12. Jadi soalan tanya, jika luas kawasan berlorek ialah 0.38, nyatakan nilai kebarangkalian daripada 5 sehingga 15. Jadi 5 sehingga 15 maksudnya daripada depan ni ke sana. Bersamaan dengan kebarangkalian 5 sehingga 15 bersamaan dengan 0.12
tambah dengan 0.12. Jadi awak akan dapat jawapannya ialah 0.24 tanpa kita buat jalan kerja panjang. Okay, tanpa kita buat jalan kerja panjang. Kalau awak guna jalan kerja panjang, okay, awak tak akan menggunakan maklumat 0.38 ni. Itu bezanya dan awak akan rugi masa lah. Okey. Sampai situ ada nak tanya tak? Soalan 1 dulu. Okey, media bincang soalan one set, soalan 2018. Okey, boleh sebab kita tak tahu nasib tahun ni macam mana, jadi kita buat semua soalan pasir, senang. Okey, ni jalan kerja cikgu tu lah. Cikgu kot buat ni, ni kawan kita daripada Sabah carikan untuk saya ni. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, dia bukan suruh pelajar mengira semuanya. Soalan juga meminta pelajar faham konsep. Okey, dia bagi dahulu 6 cm, dia nak jawapan tu lebih besar daripada 1. Okey. Yang pertama kalau Madam tengok 6 C0. Okey, 6 C0. Kalau Madam tekan kalkulator, 6 shift bahagi 0, Madam dapat jawapannya 1. Bermaksud, sebab itulah cikgu kita ni tak buat pun nombor 0 di sini. Sebab kalau kita pilih 0, nilai tu 1. Sedangkan soalan minta nilai tu mesti lebih besar dari 1. Okey, kalau pelajar buat 6C1, pelajar akan dapat 6. Okey, 6 shift bahagi 1 dapat 6. Okey, kalau pelajar sebab jawapannya 1. 2 pun betul, 3 pun betul, 4 betul, 5. Kenapa 6C6 tu salah? 6C6 sama dengan, sekejap tulisan saya dia jadi pecah. 6C6 sama dengan, 6 shift bahagi 6 dapat 1. Jadi dalam pilihan jawapan ni, nombor yang tak ada adalah nombor 0 dengan nombor 6. Kalau tanya kenapa, sebab jawapannya 1. Sedangkan soalan nak nilai yang lebih besar dari 1. Okey. So selesai nombor 2A. Nombor 2B, bila awak belajar peringkat tinggi nanti sebenarnya yang ini akan jadi mudah. Okey, awak tengok betul-betul kalau Madam susun 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6. Kalau kita tekan kalkulator, yang ini tadi dapat 1, yang ini dapat 1. Yang ini nanti awak dapat 6, yang hujung pun 6. Dia sebenarnya simetri. Kita try 6C2 saya lupa dah. Okey, saya tukar je nombor belakang ni jadi 2. So saya dapat 15. Sini 15, sini pun akan dapat 15. Nilai tengah tu saya tukar jadi 3 Okey, nombor belakang tu tukar jadi 3. So di tengah dia dapat 20. Yang ini kita akan belajar juga nanti peringkat tinggi. Supaya pelajar bila dia tekan tu nilai tu sama. Jadi itu yang dimaksudkan dengan soalan B. Kalau dia memilih, kalau dia memilih Y, CM, dia nak suruh sama dengan YCN. Kalau contoh di sini, mungkin pelajar boleh ambil 1. Sebab nilainya sama. So nilai Y yang ditunjukkan di situ adalah 6. C0 sama dengan 6 C6. Jadi kesimpulannya, kalau dia nak nilai dalam sebutan tu, dia kata ungkapkan Y dalam sebutan M dengan N. So caranya ialah, kepala di sini adalah Y. Macam mana nak dapat dia? Bersamaan dengan nilai ni, tambah dengan nilai itu.
iaitu M tambah dengan N. Ataupun dalam soalan ni, kosong tambah dengan 6. So, kalau dalam soalan tu, Y kita 6, M kita kosong, N kita 6. Kita akan dapat 6 sama dengan 6. Itu yang dimaksudkan oleh soalan nombor 2. Cuma dia suruh kita ungkapkan dalam sebutan MN. Jadi, Y sama dengan M tambah dengan N. Okey, Meda buka kepada persoalan untuk soalan nombor 2. Boleh? Kalau boleh, Meda pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan ketiga. Cuma soalan ketiga kita tak pernah bincang. Mungkin kat situ kita nampak macam tidak mahir lah ya, sebab tak biasa bincang pun soalan tu. Nanti kena bincang juga saya rasa satu bab ini. Okey. Soalan nombor 3. Okey, sebab dia dah ada, jawapan pun dah ada. Okey, so sekarang ni dia bagi nilai kita di sini standard deviation sisihan piawai yang data asal ialah 5. Kemudian setiap data ni didarab dengan P. Didarab dengan P maksudnya nilai yang lama darab dengan P kemudian nilai M. M diberi dalam soalan bersamaan dengan 20. Jadi nilai P itu sebenarnya ialah 20 bahagi dengan 5. Nilai P sebenarnya adalah 4. Kalau pelajar nak tahu macam mana, pelajar mungkin boleh buat contoh lah. Sebab kita tak pernah belajar teori, jadi mungkin yang itu pelajar rasa susah. Meda bagi contoh. Meda ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. So kalau Meda cari jumlah, jumlah 1 tambah 2, 3, jumlah adalah 6. Jumlah adalah 6. Kalau Meda mencari min, purata, purata 6 bahagi 3, puratanya ialah 2. Macam mana nak cari sisihan piawai? Dia ada rumus pula. Kan, dia ada rumus pula. Yang itu yang Madam kata kita tak ada. Benda tu yang kita tak ada. Kalau kita nak guna kalkulator, saya pun tak biasa apply lagi penggunaannya. Mungkin boleh buat, mungkin dekat sini. Okay. So kita kena try and error di sinilah nanti. Okay, untuk kita mencari mean dengan variance dan sebagainya. Okay, cuma saya dah tak ajar tajuk ni untuk exam, jadi kemahiran guna kalkulator tu saya tidak ada buat masa sekarang. Tapi jawapan variance sisihan piawai memang ada dalam kalkulator. Cuma untuk setakat yang sebelum kita belajar teori, apa yang Madam boleh terangkan ialah bila nilai P didarab dengan data asal. Contohnya data asalnya 1, P-nya contohnya 4 lah. Jadi 1 ni jadi 4, 2 tu akan jadi 8, 3 tu akan jadi 12. Apa kalau yang warna merah tadi, sisihan piawai dia contohnya dapat X, kalau berganda begini, berganda 4, sisihan piawai yang warna hitam akan menjadi 4 kali X. Iaitu boleh try nanti. Kalau kita ada masa, kita try. Sebab sekarang ni dia bagi dalam bentuk teori, dia tak bagi kita kira. Itu untuk soalan A. Okay, manakala untuk soalan B pula, nilai Q kita adalah 2P tambah 1. 2P tambah 1. Dia berkait dengan, dia buat 2P tambah 1. Yang ini saya kena tengok data juga nanti. Lepas tengok tajuk data, nombor 3 ni kita akan bincangkan sekali lagi. Kita tak bolehlah tengok jawapan reka daripada situ, tak boleh. Kita kenalah ada cara nak membuatnya.
Sebab kita tengok kat sini ni ada bekas liquid paper, mungkin ada beberapa kesalahan di situlah. Okey, nanti Med akan ulang lagi sekali nombor 3. Sebab dia teori, kita tak boleh nak kira sewenang-wenangnya. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Okey, yang mana nak study soalan yang dah ada skema macam ni, mungkin ni Cikgu Ahmed yang buat, tetapi kita kena hati-hati juga. Sebab masa Cikgu Ahmed buat, dia tak ada skema jawapan lagi. Dia tak pergi menanda lagi. Dia excited, pelajar dia dah jawab, dia pun try jawab. Jadi kalau salah tu, maafkan dia lah. Dia cuba dah, dia rajin lah tu. Okey. Nombor 4, tajuk data juga, kita memang tak belajar lagi, tetapi yang ini lebih mudah lah. Okey, jadual 2 menunjukkan taburan skor yang diperoleh sekumpulan murid dalam satu pertandingan. Nyatakan nilai yang paling kecil bagi X jika mod ialah 4. So, mod dia 4. Jadi, nombor yang dah ada sekarang, nombor 3, nombor 6 menang lagi, nombor 7 lagi menang, nombor 1 tak menang. Untuk membolehkan dia menjadi mod, nombornya mesti lebih besar dari 7. Jadi nombor yang terdekat ialah nombor 8. Okey, jadi untuk soalan A, nilai minimum. Kalau pelajar nak buat 9 pun boleh. 10 pun boleh, 12 pun boleh, 18 pun boleh. Cuma bila ada perkataan minimum di sini, kita kena ambil jawapan yang paling kecil. Sebab itu cikgu tu buat nilai X adalah 8. Okey, benar? So, Meda teruskan. Okey, kita teruskan lagi. Okey, dia kata cari min skor bagi taburan itu jika nilai X sama dengan 1. Sekarang nilai X ni dia ganti dengan 1. Bila dia nak cari nilai min, sama dengan pelajar darat ni. 1 dengan 3. Tambah 12 tambah 21 tambah dengan 4 tambah dengan 5. Okey. So kita totalkan yang ini 3, 9, 10, 17, 18. So jumlah kat bawah ni 18. Okey, pelajar ambil kalkulator, buat masa sekarang kita guna kalkulator sebab dia nilai mudah. Okey, sekejap saya reset dahulu. Okey, kita buat yang di atas dahulu. 3 tambah 12 tambah 21 tambah dengan 4 tambah dengan 5. Yang di atas 45. Yang di bawah 18. Okey, 45 per dengan 18. Awak akan dapat jawapannya 5/2 ataupun 2.5. Okey, Meda buka soalan nombor 4. Dekat mana rasa susah? Silakan. Dalam kerja kita, yang bawah tu mungkin kita tak payahlah buat tambah-tambah satu persatu rasanya. Ataupun kalau Cikgu Ahmed awak marah, buat je lah, ikutlah Cikgu Ahmed kita. Tapi di peringkat saya ni sebenarnya terus je sebab kalkulator kita canggih. Okey, selesai nombor 4. Meda pergi kepada soalan nombor 5. Soalan ni pun ada dalam silibus awak ni, soalan had ataupun soalan limit. Okey, soalan A dahulu. Okey, untuk soalan A, had X menghampiri nombor 1. Fungsi yang terlibat ialah 7 tolak X kuasa 2. Nilai X nanti Meda akan ganti dengan 1. Bila kita dah ada niat nak menggantikan nilai, tidak perlu lagi tulis had tu. Terus kepada proses menggantikan nilai X dengan 1.
Dan 7 tolak 1, awak dapat jawapannya ialah 6. Okey, ada soalan di situ? Ada. Tak ada. Okey, kita teruskan lagi. Okey, soalan B ni cantik. Mungkin saya boleh ambil soalan ni sebagai soalan saya lah nanti. Cantik soalan tu. Okey, kita dah ada pembezaan peringkat pertama. Okey, pembezaan peringkat pertama f prime x sama dengan 2x kuasa 3 tolak dengan 4x tambah dengan 3. Kemudian soalan suruh buat lagi sekali. Lagi sekali, so Medak akan dapat 6x kuasa 2 tolak dengan 4. Lepas tu dia kata gantikan nilai x dengan 2. Bila Medak gantikan, Medak akan dapat double prime 2 kat sini. 6, 2 kuasa 2 tolak 4. 2 kuasa 2, 4. 4 darab 6, 24. 24 tolak 4, 20. Itu jawapan nombor 5. Okay, nombor 5B. Nombor 5A, 6. 5B, 20. Kalau ada salah nanti Medak akan betulkan. Ada juga yang tersalah. Ataupun kita boleh bincang, mungkin saya yang salah ataupun mungkin cikgu yang buat ni salah. Ada dua kemungkinan lah. Okay, soalan nombor 5, saya buka kepada soalan. Yang ini kita ada kertas 1 dan kertas 2. Kita jangan ikut format dia, kita ambil soalan je kita buat latihan. Okey, saya terus kepada soalan nombor 6 supaya video kita bersambung. Soalan nombor 6, kita dah belajar tajuk ini, tajuk pembezaan. Okey, yang pertama kita belajar petua rantai. Okey, mula-mula di sebelah sini L, di sebelah kanan adalah T. Jadi bila madam buat, dia akan jadi DL per dengan DT. Kita akan dapat 4 tolak 2T. Okey, selesai yang ini. Kemudian yang di sini, yang di sana, kita ada huruf X. Kemudian kita ada huruf T. Bila kita membuat proses pembezaan, dia akan jadi dx over dt. Saya akan dapat jawapannya adalah 6. Soalan A, dia suruh saya buat petua rantai. Dia nak suruh L duduk atas. Sekejap Saya padam. Saya kecilkan sikit highlighter saya ni. Okey. DL dekat atas. Dan dia suruh buat X kat bawah. Jadi saya kena pastikan yang pertama, yang atas dulu. Yang ini dulu. Okey, jadi DL per dengan DX sama dengan DL per dengan DT. Saya kena pastikan DT mati. Saya kena pastikan DT nanti ni dia mati. Jadi kalau di atas tu DT, di bawah tu akan jadi DX. Iaitu Medak akan buat pertukaran yang inilah nanti. DT duduk atas, DX duduk bawah, 1 naik atas, 6 turun bawah. Okey. Kemudian Medak akan gantikan nilai DL DT. Kita dapat tadi di sini 4 tolak 2T. Kita darab dengan DT DX yang ini. Darab dengan 1 per dengan 6. Jadi bila kita pemudahkan 4 tolak 2T per dengan 6. Kita boleh kecilkan yang di atas 2. 2 tolak T. Yang di bawah adalah 2 darab 3. Madam matikan 2 ni. Jadi jawapan kita untuk soalan A, DL
per dengan dx adalah 2 tolak T per dengan 3. Okey, madam buka kepada soalan, silakan. Sama ada nak guna jalan kerja madam ataupun jalan kerja cikgu. Okey, 6/1 datang dari mana? Okey, 6/1 datang dari sini. Kita ada X sama dengan 3 tambah 6T. Oleh kerana di sini X, maka kita akan buat dx. Di sana adalah huruf T, dia akan jadi dt. Bila saya differentiate nombor 3, dapat kosong. Bila saya differentiate 6T, dapat 6. 6 ni sebenarnya 6 per dengan 1. Tetapi di sini nanti, dekat warna purple ni nanti, dia nak guna terbalik dt per dx. Jadi saya kena adjust. dt duduk atas, dx duduk bawah. Jadi nombor pun akan bertukar jadi 1 duduk atas, 6 duduk bawah. Menjawab tak soalan Afrina? Okey. Sebab tajuk ni memang kena tanya. Dia tak boleh cikgu tu cakap consider betul. Kadang-kadang saya tersalah cakap. Jadi pelajar kena betulkan saya. Minda saya sebenarnya nak cakap benda lain tapi mulut saya keluar benda lain. Jadi kalau pelajar tak betulkan, tu yang kadang-kadang ada salah tu. Bila saya dengar balik video saya, kenapa salah sebut ni? Okey, so dah selesai situ, baru saya jawab soalan 6A. Okey, kita nak jawab soalan 6B. Dia tanya tentang perubahan kecil. Daripada 3 pergi kepada 3.4, perubahan kecil, dia guna huruf L. So, perubahan L adalah 0.4. Biasanya diguna huruf Y kan, jadi kita buat del Y. Yang ini huruf L, jadi del L sama dengan 0.4. T dia sama dengan 1. Okey. Kita ada rumus untuk perubahan ya. Untuk perubahan ni rumus kita macam ni. Perubahan Y, perubahan kecil untuk X sama dengan dy dx. Ini rumus dalam dalam nota you all yang kita belajar. Cuma sekarang ni paksi L tak ada dalam urus niaga kita sekarang ni. Paksi kita adalah paksi bukan Y, paksi L dia guna. Jadi kat sini Meda kena modify sedikit mengikut kesesuaian soalan. Dia akan jadi del L del X sama dengan dl dx. Okey. So kita ada dah beberapa nilai perubahan kecil untuk L tadi 0. berapa tadi? 0.4. Per dengan perubahan kecil untuk X, soalan minta kita cari. Okey, dl dx. Tadi ada tak dl dx? Tadi apa dia nilai tadi? dl dx. Perasan tak? Sama dengan 2 tolak dengan T per dengan 3. Boleh ke? Saya ulang lagi sekali. Kalau tak boleh, saya ulang lagi sekali. Saya ambil tempat yang lagi luas. Okey. Untuk perubahan kecil, rumus yang kita ada adalah perubahan kecil yang berlaku terhadap Y, perubahan kecil berlaku terhadap X adalah dy dx. Okey, oleh kerana soalan kita berceritakan tentang dl, so yang ini akan jadi perubahan kecil L per dengan perubahan kecil X sama dengan dl per dengan dx.
Okey, tadi kita dah tercari yang dekat warna purple ni, kita dah tercari dldx dan kita dapat jawapannya yang ini. Jawapannya yang bawah. Jadi yang atas tadi 0.4 per dengan perubahan kecil x sama dengan 2 tolak dengan t per dengan 3. 2 tolak dengan T per dengan 3. Kita tengok soalan bagi nilai T. Soalan bagi nilai T kita adalah 1. Jadi Meda ganti tempat yang Meda kosongkan tadi dengan 1. 0.4 per dengan perubahan X sama dengan 1 per 3. Jadi yang ini Medan darab dengan 1, 3 darab dengan yang sana. 1.2 bersamaan dengan perubahan X. Jadi jawapan perubahan X adalah 1.2. Okey, yang ini jalan kerja madam. Dan siapa nak guna cara cikgu ni pun boleh. Mana-mana boleh. Ikut yang pelajar suka. Macam saya tak buat banyak perubahan algebra sehingga saya ganti nilai. Lepas jadi nombor, pelajar mahir. Kalau dalam keadaan sigma-sigma ni, pelajar rasa runsing sikit. Dia tengok pelik nak tulis tu. Okay. Yang ini, saya tadi, saya ganti terus ni dengan 1. Supaya mudah. Okay. Silakan kalau ada soalan, soalan nombor 6. Okay, kalau tak ada saya teruskan. Boleh Okey, soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 pun kita dah bincang. Tajuk ni Madam bagi tahu dia bergabung. Soalan fungsi kuadratik, soalan pembezaan, soalan pengamiran dan juga soalan fungsi kuadratik. Okey, dah sebut tadi kan ada tiga tajuk. Okey, yang pertama dia kata rajah 2 menunjukkan lengkung, garis lurus ialah tangent. Yang garis lurus ni tangent. Tangent mesti sentuh satu titik saja pada curve kita. Okey, kemudian dia kata dia dah bagi dah nilai kat situ. G prime ni adalah pembezaan. Negatif 4x tambah 8. Dalam tajuk pembezaan, bila kita bezakan sekali, kemudian kita samakan dengan kosong, kita akan dapat titik maksimum. Dalam kes sekarang ni, titik kita adalah titik maksimum. Jadi nombor 11 tadi, kita dapat daripada sini. Macam mana cikgu tu dapat titik X tu 2? Dia pun buat macam ni. 8 sama dengan 4X. X sama dengan 8 bahagi 4. Maka X sama dengan 2. Pelajar jangan kekok. Pelajar macam, kita macam kidal kan? Tulis macam orang kidal. X sama dengan 2. Boleh juga tulis X sama dengan 2. Pelajar admit dia memang kena tulis kiri kanan tu, kena biasakan. Okey, maka terjawablah macam mana cikgu tu dapat titik di situ. Kemudian dia kata G prime ni adalah kita punya dy dx tadi. Kemudian dia suruh saya cari lengkung. Okey. Untuk mencari lengkung, sebenarnya G prime itu adalah dg per dengan dx. Cara menulis yang lain ialah G prime. Yang kita biasa belajar fx. Kalau kita differentiate, dia akan jadi f prime. Dia boleh jadi juga df dx. Penulisannya ada banyak sebab banyak aplikasi dia. So sekarang aplikasinya Madam nak guna yang dg dx. Okey. So soalan bagi di situ
dg dx bersamaan dengan negatif 4x tambah dengan 8. Madam pecahkan, dg berada di sebelah kiri, dx ada sebelah kanan. Okey, dan kita dapati belah kanan dia dah ada nilai original dia, negatif 4x tambah dengan 8. Kita bagi dia tanah di situ. Okey, dia nak kita cari persamaan lengkung. Jadi madam kena integrate dua-dua belah. Belah kiri integrate, belah kanan pun integrate. Bila integrate di sini, sebenarnya di sini ada nombor 1. Tetapi respect to dg, jadi jawapan madam akan keluar di situ adalah gx. Sama dengan. Yang belah kiri dah dapat dah jawapan gx. Dan memang soalan suruh cari persamaan pun. Cuma cikgu kita terbuat huruf y, maafkan dia. Sebenarnya gx lah. Gx sama dengan, okey sekarang madam nak integrate negatif 4x kuasa 1. Dia akan menjadi negatif 4x kuasa 2 per dengan 2 tambah 8 akan menjadi 8x. Dan bila kita integrate, mesti ada tambah c. Gx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah dengan 8x tambah dengan c. Dan titik yang kita ada mula-mula tadi ialah nilai x2, nilai paksi y dia adalah 11. Jadi paksi y di sini adalah gx. Mada ganti dengan 11 sama dengan negatif 2 x kuasa 2 tambah dengan 8 darab x. Okey, kita nak cari nilai c sekarang. Saya ganti nilai x dengan 2. So 11 sama dengan negatif 8 tambah 16 tambah dengan c. C sama dengan 11 tolak 8. C sama dengan 3. Jadi persamaan lengkung kita ialah gx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah dengan 8x tambah dengan 3. Itu dia cara menjawab soalan nombor 7. Okey, ada soalan silakan. Lagi sekali untuk proses menulis. Okey. Apabila kita belajar tajuk pembezaan, biasanya cikgu kita kata y. Bila kita buat pembezaan, kita akan dapat dy per dx. Kemudian cikgu kita kata kadang-kadang fungsi itu dia label sebagai fx. Bila kita buat pembezaan, cikgu kita kata boleh ditulis sebagai f prime x. Di sini pun madam boleh buat y prime. Jadi tadi soalan bagi g prime. Madam boleh jadikan dia sebagai dg per dx. Madam sebenarnya menggunakan soalan iaitu g prime daripada g prime sebab kita nak mencetuskan proses pengamiran. Itu yang kita tukar cara menulis g prime menjadi dg per dx. Kalau kita tulis dia sebagai G prime, dia macam jalan kerja terhenti di situ. Kita macam dah tak ada jalan dah nak buat tentang soalan itu. Boleh? Okey. So katakan di sini, boleh Okey. Sebab cara menulis tu, sebab itu awak tengok cikgu awak terang, sekejap tulis macam ni, sekejap tulis macam tu. Sebab bila nak buat application, caranya berbeza. Cara nak guna tu kalau awak tak tulis dia, kalau awak sentiasa tahu differentiation tulis G prime ni,
Awak tak tahu nak tulis jadi macam ni, jadi susahlah awak nak tukar differentiation tu menjadi integration. Dia tak jadi, jadi pelajar contohnya dia nak tukar ni, DG duduk kat sini, kaedah ni namanya separated method. Dia add kat situ. Okey, pelajar dia biasa buat integrate, satu di add. Yang ini dia sangat-sangat mahir. Oh, dapat X dia kata. Sebab apa dapat X? Sebab di sini respect to dx. Jadi jawapan awak mestilah X tambah dengan C. Kes sekarang ni ialah awak kena pandai juga satu dy. Supaya jawapan awak bukan lagi X tetapi Y tambah dengan C. Integrate satu dg. Jawapan nanti adalah G tambah dengan C. Yang kita dah buat tadi, kita buat G ni lah. Jadi untuk soalan ni memang kena macam tu lah. Kena banyak tahu cara menulis alternatif. Baru kita nampak. Boleh? Okey. Soalan seterusnya, nombor 8. Madam minta maaf, Madam tak tahu nak ngajar macam mana nombor 8. Tapi ada contoh jawapan di situ. Minda Madam ni, dia memang berserabut dengan maksud vektor kadang-kadang digambarkan dengan bold, kadang-kadang digambarkan dengan anak panah, kadang-kadang digambarkan dengan cacing. Jadi bila banyak macam tu saya mula tertukar, saya jadi tak minat. Zaman belajar dululah. Sampai sekarang bila tengok soalan ni saya skip lah kalau saya. Tapi saya tengok jalan kerjanya macam mudah je. Mungkin pelajar lebih hebat daripada saya lah ni. Okay, pelajar lebih hebat dari saya. Okay, nombor 8. Nombor 9, tajuk vektor. Tapi saya tengok kawan-kawan saya ajar macam laju je dia buat. Cuma saya lah. Kelemahan saya untuk yang ini. Alright. Saya pergi soalan nombor 10. Sikit lagi mungkin kita akan berhenti sampai 10. Nombor lain. Nombor 11 tu saya buat. Cuma nombor 11 ni yang ini ada errata sikit ni. Yang ni ada salah sikit. Saya rasa Q ni jawapannya ialah 180 darjah. Q tu. Sebab soalan tanya apakah nilai Q? Cikgu itu terjawab apakah nilai alfa. Okay, cikgu tu terjawab nilai alfa. Nilai Q sebenarnya 180. Kalau siapa yang nak buat awal, okay. Saya buat dulu untuk nombor 10. Sebab kita tengok dah 9 suku. Okay, yang pertama, garisan Y, saya ambil garisan ni Y sama dengan 2kx tambah dengan 3. Okay, daripada sini kecerunan pertama, kenapa M saya gitu? Okay, nilai M pertama saya ialah 2k. Okay, sekarang saya ambil yang ini pula. X per dengan 3H tambah Y per dengan 4 sama dengan 1. Y per dengan 4 sama dengan negatif 1/3H. Saya letak X kat tepi tambah dengan 1. Y sama dengan negatif 4/3HX tambah dengan 4. Okey, saya tuju kepada nilai M dan nilai M. Kenapa? Kerana dia kata diberi garis lurus AB dengan garis lurus CD berserenjang. Ada perkataan berserenjang antara satu sama lain. Jadi M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Okey, jadi M2 bersamaan dengan negatif 1 per dengan 2K. Saya dah mula memasukkan nilai M1 dengan 2K. Dan dalam masa yang sama, nilai ini adalah nilai M yang kedua. Negatif. Negatif
4/3H bersamaan dengan negatif 1/2K. Saya mula padamkan nilai negatif. So sekarang kita nak tengok dia kata ungkapkan H. Jadi saya kena jadikan H sebagai tajuk. Bila saya cross yang ini ke sana, dia akan dapat 8K sama dengan 3H. Jadi H sebagai tajuk, 8K bahagi dengan 3. Jadi itulah dia jawapannya. H bersamaan dengan 8K per dengan 3. Okey, ada soalan tak nombor 10? Madam, kalau dia kata berseranjang memang kena negatif 1 Kalau dia kata berseranjang, memang automatik kita kena guna M tangent, M normal sama dengan negatif 1 di peringkat tinggi. Di peringkat sekolah menengah, cikgu kita menamakan garisan tangent itu sebagai 1, garisan normal itu sebagai 2. Sekejap Dia jadi gitu M2 sama dengan negatif 1. Kalau matematik tu biasa, dia akan buat M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Kalau dia cerita pasal persamaan tangent dengan persamaan normal, kita akan jadikan M1 tu sebenarnya M tangent. M tangent tadi kita belajar dy dx sama dengan y prime sama dengan f prime sama juga M tangent satu lagi. Ada 4. Penulisan untuk dy dx ni ada 4. Yang terkini sekarang yang Madam sudah ajar ni, M tangent itu sebenarnya dy dx. Sebab itu dia dapat dulu, kita namakan dia 1. M normal hadir setelah adanya M tangent. Kalau kita ada satu curve di sini, tiba-tiba ada satu garisan lintasan meteor lalu, kena dekat sini, ini kita panggil garisan equation of tangent. Kemudian ada satu lagi, jadi dia akan menghasilkan gradient pertama. Kemudian ada satu pula ke sana, sudut ni serenjang. Sudut serenjang ni, yang kedua itu, yang ini kita panggil dia M yang kedua setelah adanya M yang pertama. Sebab itu kita namakan 1 and 2. Tetapi garisan yang warna hitam ni adalah garisan tangent. Nama lain M1 adalah M tangent. Nama lain M2 adalah M normal. Itu dia punya salah silah dia punya tentang dy dx. Dia memang panjang. AdMath ni dia berkait sangat dengan daily life. Boleh sampai nombor 10? Boleh? Awak try. Dengan saya buat dah, nanti try buat seorang-seorang, berfikir macam mana sebenarnya nak dapatkan jawapan sama ada jawapan cikgu tersebut. Cikgu Chinese ni, kalau tulisan macam ni adalah orang Chinese tau, tulisan yang cute ni macam tu. Okey, boleh? Besok saya akan sambung ni lagi, nombor 11. Tadi saya stop study sampai nombor 12. Yang ni memang kena study sikit lah. Benda-benda payah ni kena study sikit. Cikgu ni sangat rajin Sangat rajin. Semua ada. Tapi inilah dia pattern soalan sebenar. Dia takkan tanya yang mudah seperti buku teks. Tak ada. Kalau siapa nak kertas 2 boleh. Kalau nak saya boleh bagi. Ataupun you just ambil dalam bahan ulang kaji tu semua saya letak dalam folder tu. Okay, dalam drive. Alright. Itu saja malam ni. Kita jumpa besok hari. Waktu yang sama. Okay. Terima kasih, Madam. Sama.